Okey, untuk soalan bahagian B, dia ada 4 soalan, kamu hanya perlu pilih 3 sahaja. So, untuk soalan 8 ini, dia bagi kamu fungsi fx, kemudian soalan dia yang pertama, A, cari dia punya fungsi songsang. Okey, cara cari dia sama sahaja. Okey, so kita start dengan fungsi dia fx, ax tambah b per cx tambah d. Okey, let y sama dengan fungsi dia lah. Kita mau cari x sekarang. Okey, kita ubahkan dia punya sebutan. Kita mau cari x sekarang. So, teacher start dengan yang di bawah ini, pindahkan ke sebelah, dia akan jadi darab lah. Y cx tambah d, okay, sama dengan ax tambah b. Okay, darab masukkan y, cxy tambah dy sama dengan ax plus b. Okay. Oleh sebab kita mau cari x, jadi kita kumpulkan x itu di satu side sajalah. Jadi ax ini dipindahkan ke sebelah. So cxy tolak ax. Okay, sama dengan yang sebelah sini tinggal b. B yang ini pula pindah sebelah, dia akan jadi tolak dy. Okay. So, teacher faktorkan x ini keluar. X dalam kurungan cy tolak yang tinggal. Okay. Okay, so yang dalam kurungan ini pindah ke sebelah, dia akan jadi bahagi. B tolak dy, cy tolak Okay. Jadi, sudah ada kamu dapat x, maka ini adalah kamu punya fungsi songsang. Kena nyatakan semula f songsang x adalah b tolak dx per cx tolak Okey, kemudian kamu kena nyatakan x tidak boleh sama dengan bahagi c. Okey. Jadi ini adalah kamu punya fungsi songsang. Okey, untuk soalan B, okey, dalam soalan dia sudah bagi tahu dengan menggunakan rumus songsang, f songsang daripada a. Okey. Tentukan songsang bagi setiap fungsi berikut. Okey, dia bagi ada 2 di sini, Roman 1, Roman 2. Jadi dia sudah bagi tahu kamu kena guna rumus songsang pada a. Okey. So rumus songsang pada a adalah ini. Okey. Dan asal fx dia adalah yang ini. So, apa yang kamu kena buat adalah untuk setiap soalan dia ini, kamu kena cari apakah nilai A, B, C dan D dia. Okay, bila kamu sudah dapat A, B, C, D dia daripada yang asal, kemudian kamu hanya masukkan A, B, C dia tu di dalam formula atau rumus songsang yang kamu dapat daripada A. Okay. So, kita tengok Roman 1. Dia punya A dia mesti di sebelah X kan yang di atas. So, ini X. Dia punya A sepatutnya sebelah sini. Jadi, kalau dia tidak tulis itu maksudnya A dia adalah 1. Okay, B kamu adalah 8. C kamu adalah 1. Dan D kamu adalah negatif 5. Okay, kamu tengok sini ya. C maksudnya C kamu di sini. Okay, D maksudnya D kamu yang inilah. Okay, dia ada negatif di sini. Kalau di sini dia positif yang asal. So, kalau dia negatif, kita kena kasih ikut negatif itu. Okay, kita tengok Roman 2. Kita punya A adalah 2. B kita adalah negatif 3. C kita adalah 1. Dan D kita adalah 4. Okay, kamu sudah dapat A, B, C, D dia. Tinggal kamu masukkan saja dalam formula songsang itu. Okay, kalau formula songsang dia bilang B tolak dx per cx tolak Okay, masukkan saja nilai. Kita punya B adalah 8 tolak D kita negatif 5. Jadi negatif jumpa negatif akan jadi positif. Okay, C 1 maksudnya tulis X sahajalah. X tolak dengan 1. Okay, so X tidak boleh sama dengan 1 per 1, 1 lah. Okey, untuk Roman 2 pula sama juga. Kita masukkan saja terus ke dalam formula
songsang itu CX tolak E. Oke, B kita adalah negatif 3. Tolak dengan D adalah 4X. Kemudian C kita adalah 1, jadi tidak perlu tulis itu 1. X saja tolak dengan 2. Oke, kemudian tulis X tidak boleh sama dengan 2. Oke, so kamu dapat sudah jawapan untuk soalan B. Oke, untuk soalan C, dia tanya sini, jika C tidak boleh sama dengan kosong, apakah syarat ke atas A, B, C dan D supaya fungsi F sama dengan fungsi F songsang? Oke, kita tengok formula untuk Fx dengan Fx songsang. Oke, kita tengok dia punya persamaan dulu. Apa yang sama? Oke, kalau kita tengok dari yang atas dulu, Ax tambah B dengan B tolak Dx. Yang sama, yang ini B kita sama sudah. Di atas positif, di bawah pun positif. Oke, apa lagi yang sama kita tengok di bawah? Cx kita. Cx kita di atas positif, di bawah pun positif. Oke, sekarang nih kita mesti mau kasih sama dua ini kan. Jadi kita tengok yang beza. Kalau di atas sini, yang atas E, yang di bawah sini negatif D. Oke, yang di bawah dia pula di sini D. Bawah sini adalah negatif E. Jadi untuk mau kasih sama F dengan F songsang ini, yang hijau itu mesti sama. Oke, contoh ini dan ini kan. Oke, E mesti sama dengan negatif D. Ataupun kita boleh tulis juga bawah sini, D mesti sama dengan negatif E. Ini kalau kita pindah pun sama juga lah, E sama dengan negatif D. Oke, maka kita boleh cakap syarat dia adalah E mesti sama dengan negatif D, so that F equal to F inverse. Okay, so ini adalah dia punya syarat. Okay, soalan 9. Okay, dia bagi persamaan, ada dua persamaan di sini. Satu dalam bentuk satu lagi dalam bentuk vertex. Okay. Jadi dia bilang dua ini adalah sama. Okay. Kemudian soalan dia, cari H dan K dalam sebutan P dan atau Q. Dia mau kamu cari K dan juga H. Okay. So kalau dalam bentuk vertex ini, daripada bentuk kita boleh ubah dia kepada bentuk vertex dengan menggunakan atau kita buat penyempurnaan kuasa 2. Okay. So, apa kamu perlu buat? Yang pertama adalah kamu buat penyempurnaan kuasa 2 untuk yang bentuk ini supaya kamu dapat dia dalam bentuk vertex. Bila kamu sudah dapat bentuk vertex, barulah kamu bandingkan dengan persamaan yang kedua ini. Okay. So, kita start dengan Y sama dengan P plus QX minus X squared. Okay, kita susun dulu dia. Yang kuasa 2 di depan, barulah kamu nampak. Okay. So, syarat utama kalau kamu mau buat penyempurnaan kuasa 2 adalah dia punya X perkali dia mesti 1. Tidak boleh negatif 1, tidak boleh 2, 3 begitu kan. Jadi apa kamu kena buat sekarang adalah kamu faktorkan negatif itu. Negatif 1 itu. Okay. So, macam mana kita mau hilangkan negatif ini? Kamu kena bahagi semua atau faktorkan, kalau kamu biasa faktorkan terus boleh direct saja. Atau cara dia sebenarnya adalah kamu bahagikan semua ini dengan negatif 1. Okay, supaya itu negatif hilang. Okay. Jadi bila kamu sudah bahagikan semua, faktorkan dia. So negatif di luar sudah, yang di dalam tinggal X kuasa 2 tolak QX tolak P. Okay. Barulah kamu boleh buat penyempurnaan kuasa 2 yang di dalam sini. Okay. Kalau teacher lebih suka faktorkan semua. Biarlah dia difaktorkan semualah. Yang P ini kadang-kadang ada yang buat dia di luar, tidak payah faktor pun tiada masalah kalau kamu faham cara yang itu.
So, bila sudah kamu faktorkan negatif itu, maka barulah kamu start untuk penyempurnaan kuasa 2 dia. So, X kuasa 2 tolak QX tambah dengan B per 2. Sini negatif Q bahagi 2. Sini tolak P. Alright. So kita boleh tulis sudah yang di bawah sini. Yang ini terus dengan yang di dalam sini. So X kuasa 2 dia ni tidak payah tulis lah. Tolak dengan Q per 2 kuasa 2. Tolak dengan negatif Q per 2 kuasa 2 tolak P. Bila sudah selesai yang begini, barulah kamu darab masukkan negatif itu. Mau buka kurungan, negatif ini pun yang di luar ini kena darab masukkan dia. So, kamu akan dapat negatif X tolak Q per 2 kuasa 2. Sini akan jadi tambah. Tambah. Kalau teacher darab masukkan kuasa 2 ini, atas dan bawah, teacher akan dapat Q kuasa 2 per 4. Tolak ini akan jadi tambah. Barulah kamu bandingkan dengan persamaan yang ini. Yang ini pun K ini sebenarnya dia punya yang di belakang itu. So, ini teacher boleh susun balik. Dia punya K tolak X tambah H kuasa 2 kan. So, sebenarnya kita boleh susun balik dia jadi begini. Tambah K. So, Y sama dengan negatif X tambah H kuasa 2 tambah K. Jadi, kita bandingkanlah. Kita punya H adalah negatif Q per 2. Maka H sama dengan negatif Q per 2. Dapat sudah. Kemudian kita punya K lagi. Kita punya K adalah yang inilah. K sama dengan Q kuasa 2 per 4 tambah dengan P. So, kamu dapat sudah H dengan K. Untuk soalan B. Dinyatakan sini jika Q sama dengan 2. Kalau Q sama dengan 2, nyatakan paksi simetri bagi lengkung itu. Q sama dengan 2. Dia bagi sudah nilai Q. Jadi kalau kita tengok yang dari jawapan A, dia bagi H dengan K. So, kalau dalam bentuk vertex ini kan, dalam bentuk vertex yang teacher sudah ajar dari soalan yang awal-awal tadi, paksi simetri kita boleh dapat X sama dengan H. Maksudnya nilai H itu adalah yang di sini. Kalau ini pula nilai H yang di sini. Maksudnya nilai H kita yang ini. Ini adalah sama juga dengan paksi simetri. Maka kamu hanya perlu masukkan nilai Q itu saja. Kita tahu H adalah paksi simetri sama dengan X. So, X kita adalah negatif Q per A. Negatif Q adalah negatif 2 per 2 pula sini. Salah. Ini bukan A. Sini adalah per 2. So, negatif 2 per 2, maka paksi simetri kita adalah negatif 1. Persamaan paksi simetri. Untuk soalan C, garis lurus Y sama dengan 3 menyentuh hanya satu titik pada lengkung itu. Yang ini. Hanya satu titik dia sentuh. Bila dia cakap hanya satu titik dia sentuh, maksudnya Y sama dengan 3 itu adalah dia punya nilai maksimum. Sejak kalau kita tengok dia punya persamaan ini, kita tahu dia punya graf adalah graf muram. Sebab dia punya perkali kuasa 2 dia negatif. Jadi dia muram. Maksudnya muram dia ada nilai maksimum. Kalau hanya satu sejak dia sentuh, maka sini adalah dia punya nilai maksimum dia 3. Itu maksud dia kalau dia hanya menyentuh pada satu titik sahaja. Bila kita tahu sudah dia punya nilai maksimum adalah 3, maksudnya 3 ini adalah di sini. Adalah K.
Apa itu K? K itu kalau ikut bentuk vertex dia di sini. Okay? Yang ini lah. So 3 itu adalah nilai untuk K. K sama dengan 3. Nilai maksimum dia. Okay. So daripada jawapan kita di A untuk soalan C1. Jawapan kita di A, K sama dengan Q kuasa 2 per 4 tambah dengan P. Maka K kita 3. Dia mau di sini nyatakan P dalam sebutan Q. Maksudnya dia suruh kamu cari P. Okey. Bila P yang ini, dua ini teacher pindahkan ke sebelah lah. Jadi P sama dengan 3 tolak Q kuasa 2 per 4. Ini adalah nilai P kamu. Okey, untuk soalan C2, dia suruh kamu lakarkan graf lengkung itu. Okey. Untuk melakar graf ini ada 4 perkara penting yang kamu kena tahu. Okay, teacher sudah buat list di sini. Yang pertama, kamu kena tahu graf itu senyum atau muram. Okay. Kita rujuk daripada persamaan dia yang persamaan am. Okay, Y sama dengan negatif X kuasa 2 tambah QX tambah P. Okay. Jadi kalau kita tengok sini, kita tahu sudahlah graf dia adalah graf muram. Okay. So graf dia yang ini, muram. Okay. Kemudian yang kedua, kita kena tahu dia punya C ataupun Y-intercept dia. Okay. Jadi dalam kita punya persamaan ini, dia masih dalam Q dengan P. So kita tahu Q kita adalah 2. Jadi kita tahu sudah Q. Sekarang kita mau cari P. P kita daripada soalan C1 ini. Kalau Q kita 2, kita punya P adalah 3 tolak 2 kuasa 2 per 4. Kita dapat P kita adalah 2. Okay. Kita dapat P kita 2 juga. So kita boleh masukkan saja nilai-nilai itu ke dalam persamaan. Jadi persamaan kita adalah Y sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 2X tambah P. Okay. Jadi salah lagi. P kita adalah 2 sudah. Boleh terus ubah dia. So daripada sini kita tahu C kita sama dengan 2. Kita punya pintasan kita adalah 2. Okay, yang ketiga kita kena tahu. Okay. 1 sudah, 2 sudah. Yang ketiga adalah kita kena tahu dia punya vertex ataupun titik maksimum dia. Titik maksimum kita rujuk daripada bentuk vertex lah yang senang. So kita punya nilai H dan nilai K. Vertex itu adalah nilai H dan nilai K. Kita tahu K kita adalah 3. Daripada soalan C itulah dia bagi tahu K kita 3. Kita punya H daripada soalan B dapat 1. So kita punya vertex adalah 1 dan 3. Okay, ini pun tahu sudah. Kemudian yang keempat adalah nilai-nilai X ataupun pintasan X. Okay, untuk soalan nombor 4 ni, kamu kena guna persamaan bentuk am yang ini. Okay, kamu hanya tekan kalkulator saja yang EQN tu. EQN, A kamu sama dengan negatif 1, B kamu 2, C kamu 3. So, kamu akan dapat 2 nilai X di sana. Okay. So nilai X kamu akan dapat 1 negatif 0.732. Yang satu lagi X kamu akan dapat 2.732. Okay, so nilai yang keempat pun tahu sudah. Jadi kamu boleh sudah lakar dia punya graf. Okay, kita start dengan dia punya paksi. Kamu buat dia punya paksi duluan. Kemudian kita dapati dia ada C dia 2. Maksudnya 2 itu dia di bahagian positif. Maksudnya dia di atas bahagian sinilah. Okay, positif kan. Okay, kemudian dia punya vertex 1, 3. Maksudnya dia di bahagian positif. Di sini vertex dia. Kemudian satu lagi pintasan dia ada 2. Satu negatif, satu lagi positif. Okay. Jadi daripada graf itu, daripada nilai-nilai yang kita dapat, kita boleh agak di mana kedudukan graf itu. Okay. So teacher akan buat dia punya graf duluan. Dia punya graf agak-agak dia beginilah. Okay. Dengan pintasan dia satu adalah nilai negatif 0.732. Satu lagi nilai dia positif 2.732.
Okay. Kemudian pintasan Y dia ataupun nilai C kita adalah 2 di sini. Kemudian vertex kita 1, 3 dia di sini 1, 3. Barulah lengkap kamu punya lakaran graf. Okey, soalan 10 dia bagi fungsi fx dan dia bagi fungsi gx. Okey. So soalan roman pertama dia untuk soalan A, dia suruh cari fungsi f sekiranya x dia sama dengan 5. Jadi kalau dia punya nilai 5 dalam kurungan sini, maka hanya tukar 5 itu dalam x saja. So 5 tolak 1, kamu akan dapat 4. Okey, selesai untuk soalan A. Kita pergi soalan 2. Cari nilai K. Cari nilai K dengan keadaan GF 5 sama dengan 14. So kita start dengan yang inilah. Okay. GF 5 sama dengan 14. Okay. So GF 5 kita boleh kasih asing dia begini. Buat dia dalam kurungan. Okay, untuk F5 ini kita sudah dapat jawapan dia daripada 1 ini. So tinggal masukkan saja nilai 4. So G dalam kurungan 4. So 4 ini tukar dalam X yang fungsi GX ni lah. Di sinilah tukar 4. Okay. So K dalam kurungan 4 tambah dengan 2 sama dengan 14. Okay, darab dengan 4, kamu akan dapat 4K. 2 pindah sebelah, jadi tolak. 14 tolak 2, kamu dapat 12. Maka K sama dengan 4 ini pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. 12 bahagi 4. K kamu sama dengan 3. Okey, untuk soalan B, dia bagi fungsi GX dan dia bagi fungsi H. Okey. So soalan dia yang pertama, cari H GX. Okey. So bila kamu disuruh cari H GX, tinggal buat dalam kurungan. Start dengan H. H asingkan dengan GX. Okey. Lepas tu gantikan GX ini yang di dalam H dalam kurungan 2X tolak 3. Okay. Kemudian yang dalam kurungan ini masukkan dalam H, ganti pada X di sini. Maka 4 dalam kurungan 2X tolak 3. Okay, darabkan masuk 8X tolak dengan 12. Okay, untuk soalan roman 2. Cari nilai X jika H GX sama dengan 1/2 GX. Okay, H GX sama dengan 1/2 GX. Okay, HGX kita sudah dapat daripada soalan yang di atas ini. Jadi tinggal kita tulis balik 8X tolak 12 sama dengan 1/2. Okay, nilai GX pula adalah 2X tolak 3. Okay. Kalau soalan yang begini kan, biasanya kalau dia pecahan, teacher tidak akan darab masuk ke dalam. Yang ini teacher akan pindahkan ke sebelah, dia akan jadi darab lah. So 28X tolak 12 sama dengan 2X tolak 3. Okay, darab masuk dalam, kamu akan dapat 16X tolak 24. 2X tolak 3. 16X tolak dengan 2X sama dengan negatif 3 tambah dengan 24. Okay, kita pindahkan dia punya X itu supaya kamu boleh tolak. So 14X sama dengan 21. X sama dengan 21 bahagi dengan 14, kamu akan dapat 3/2. Okey, untuk soalan C, dia bagi fungsi G, dia bagi fungsi H. Soalan dia yang pertama, apakah syarat nilai X supaya fungsi H tertakrif? Okey. So kalau soalan dia yang macam ni, kita tengok dia punya penyebut di bawah itu. Kan biasa kita letak sini X tidak boleh sama dengan 2/3. Okay. So ini adalah syarat kalau dia tertakrif. Okay. Ini adalah syarat supaya fungsi itu tertakrif. Maka kita punya jawapan untuk I ini adalah
X tidak boleh sama dengan 2/3. Okay. Untuk soalan Roman 2 pula, dia suruh cari HG 10. Okay, yang ini direct question saja jugalah. Okay. So, mula-mula asingkan dengan G. Begitu. Kemudian dalam sini masukkan nilai G. Tapi dia punya X tukar jadi 10 sudah. Ini dah tukar jadi 10 sudahlah. Jadi dalam kurungan X kita 10 tolak 8. 10 tolak 8 sama dengan 2. Jadi H tinggal H dalam kurungan 2 ini. Maksudnya 2 ini tukar dalam X pada H. Ini X. Jadi itu tukar dengan 2 lah. So, 2 bahagi dengan 3, 2 tolak 2. Maka kamu akan dapat jawapan dia sama dengan 1/2. Okay, soalan 11 diberi alfa dan beta ialah punca bagi persamaan kuadratik. Okay. Jadi soalan dia yang pertama, apakah nilai alfa tambah beta? Dan yang kedua, alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 bahagi dengan alfa beta. Jadi untuk soalan yang begini, untuk soalan yang Roman 1, kita boleh terus dapatkan alfa tambah beta itu apa. Alfa tambah beta itu kita tahu adalah dia punya punca. Punca itu apa? Punca itu adalah nilai X. Okay. Tapi ada cara yang lebih mudah untuk kamu dapatkan nilai alfa tambah beta, iaitu kalau alfa tambah beta adalah negatif B/A. Okay, kalau alfa tambah beta itu dia punya formula negatif B/A. Jadi B kita adalah daripada persamaan sini, B kita adalah 6 dan A kita adalah 1. Jadi terus boleh masukkanlah negatif 6 bagi dengan 1, kamu akan dapat negatif 6. Selesai untuk soalan Roman yang pertama. Okay, untuk Roman yang kedua kita tengok saja, kita tahu kita kena ada nilai alfa beta lah. Jadi kalau alfa beta ni kita cari dulu alfa beta. Dia punya formula untuk alfa beta adalah C/A. Jadi C kita adalah 3, A kita 1, maka alfa beta kita adalah 3. Ramai student yang buat untuk yang alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 ni, diorang buat begini, alfa tambah beta kuasa 2. So ini adalah salah. Okay. Teacher pernah sudah explain soalan ini dalam kelas, kamu kena rujuk balik buku modul kamu, ada soalan yang begini yang teacher explain. So kalau alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2, dia akan jadi begini bila kita faktorkan dia ataupun kita mau cari alfa tambah beta saja kan. Alfa tambah beta kuasa 2, dia kena tolak dengan 2 alfa beta bahagi dengan alfa beta. Okay, kalau macam ni barulah kamu boleh substitute saja nilai alfa tambah beta dengan alfa beta. Okay, so dalam kurungan itu adalah negatif 6 kuasa 2 tolak dengan 2. Alfa beta kita adalah 3 bahagi dengan 3. Jadi kamu akan dapat nilai dia, kamu kira akan dapat 10. Selesai untuk soalan A. Okey, untuk soalan B, okay, dia bagi persamaan kuadratik, kemudian mencari punca alfa beta, dia bagi satu lagi persamaan kuadratik, dia lain lagi punca dia, tapi ada juga alfa beta lah, per alfa K per beta begitu. So soalan dia cari nilai K dan nilai P. Alright, daripada persamaan yang pertama, yang sini, kita boleh cari alfa tambah beta dan juga alfa beta. Okay, kita cari daripada persamaan yang sini dulu. Alfa tambah beta sama dengan negatif B/A. So B kita 3 per 1 lah. So sini dapat 3. Alfa beta kita adalah C/A. So C kita negatif 4 per 1. So terdapat negatif, sini negatif 3. Salah. Negatif 4. Okay. Jadi daripada persamaan sana kita sudah dapat. Okay, kita lihat pula kepada persamaan yang kedua, sebab di sanalah unknown yang kita mau cari, iaitu P dengan K. Right. So kita buat dulu hasil tambah punca lah. Hasil tambah punca untuk yang persamaan di bawah sini.
persamaan yang kedua ini. Okey, hasil tambah punca adalah negatif B per A kan. Okey, negatif B per A. So, hasil tambah punca dia negatif B kita adalah 6. Okey, 6 per 1 jadi 6 lah. 6 per 1, 6. Maka kalau kita tambah ini 2, kita mesti dapat negatif 6. Sini ada negatif 6. Okay. So, K per alfa tambah dengan K per beta, hasil tambah kan, ini 2 punca dia, mesti sama dengan negatif 6. Okay. So, kita samakan dia punya penyebut di bawah itu. So, ini kena darab dengan beta, ini darab alfa. Kamu akan dapat beta K tambah dengan alfa K bahagi dengan alfa beta. So, yang di atas ni kita boleh faktorkan dia punya K, beta tambah alfa bahagi dengan alfa beta sama dengan negatif 6. Okay. So, lepas tu masukkan nilai lah. Masukkan nilai negatif 3, 4 ini tambah dengan tolak. Maka K masukkan alfa tambah beta, negatif 3 bahagi dengan negatif 4 sama dengan 6. Jadi kamu pindahkan negatif 4, pindah sebelah dia jadi darab. Kemudian bahagi dengan negatif 3, maka K sama dengan negatif 8. Okey, itu untuk hasil tambah punca. Kemudian kita tengok lagi hasil darab punca. Hasil darab punca adalah C per A. Okey, C per A sama dengan, kita darabkan sama juga, yang ini K alfa darab dengan K bahagi beta. Okay. C per A, kita tengok C kita P, A kita 1, so P lah sini. C per A adalah P. K darab dengan K adalah K kuasa 2 bahagi dengan alfa beta. Kita darabkan dia. Okay. Disebabkan kita sudah dapat nilai K itu, jadi kita substitute saja nilai K. P sama dengan K kita adalah negatif 8 kuasa 2 bahagi dengan alfa beta. Alfa beta nilai dia adalah negatif 4. Okay. Kamu kira, kamu akan dapat negatif 16. Okey, untuk soalan C, dia bagi 3 dan M tambah 4 adalah punca-punca. Okey. Persamaan kuadratik dengan keadaan MN ialah pemalar. Cari nilai M dan nilai N. So, di sini dia suruh kamu cari nilai M dan nilai N. 3 dengan M tambah 4 ini dengan yang ini kiranya macam alfa dan beta lah. Itu nilai X dia. Okay. So, macam biasa, yang pertama sekali kita cari hasil tambah punca. Hasil tambah punca. Kita cari hasil tambah punca. Kemudian, kita tahu hasil tambah punca itu adalah 3 tambah dengan M tambah 4. Okay. Sama dengan hasil tambah punca, formula dia negatif B per A. Okay. So, 3 tambah dengan 4, kamu akan dapat 7M tambah 7 lah. Teacher terus tulis. Negatif B per A. B kita adalah ini. Negatif N tolak 1 lah kita punya hasil tambah punca itu. Okay. So, bila dia ada negatif di sana, darab masuk jadi negatif M tambah 1, M tambah 7. Okay, di sana. Jadi, bila kita tengok di sini, kita ada M, kita ada N. Jadi, untuk hasil tambah punca ini, kita belum boleh selesaikan. Kita kena ada nilai either M atau N dulu untuk selesaikan. Jadi, kita tengok dulu hasil darab punca. Hasil darab punca 3 darab dengan M tambah 4 lah. Sama dengan, so formula untuk hasil darab punca adalah C bahagi dengan A. C per A. Dan C kita di sini adalah 6, A kita 1, jadi dapat 6 lah di sini kan. Darab masuk ini, 3M, darab 5 masuk sebelah sana, tambah 12. 3M sama dengan 6, kamu tolak dengan
12, kamu dapat negatif 6. So, M sama dengan negatif 6 bahagi dengan 3, kamu akan dapat negatif 2. Okey, di sini dapat sudah M, maka M yang di sini kita masukkan dari ke hasil tambah punca di sebelah supaya kita dapat nilai N. Okey, so sini negatif 2 tambah 7 sama dengan negatif N tambah 1. Okey, negatif 2 ditambah dengan 7, kamu akan dapat 5 sama dengan negatif N tambah 1. N ini teacher pindahkan sebelah sebab dia negatif, dia akan jadi positif lah. Okey, so 1 tolak dengan 5, N kamu akan dapat negatif 4.